Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Haikal Hakimi bin Syukur, merupakan pengerusi pengawas pusat sumber pada tahun 2022. Selamat datang kepada semua murid baru ke SMK Jalan Riko. Saya akan terangkan serba sedikit maklumat mengenai pusat sumber. Pusat sumber kita namanya ialah Pusat Sumber Kejora dan terletak di tingkat 2 Blok B. Ini adalah pandangan hadapan Pusat Sumber Kejora. Pusat sumber hanya akan dibuka pada masa persekolahan dan dijaga oleh pengawas pusat sumber sesi petang untuk waktu pagi. Dan pengawas pusat sumber sesi pagi akan menjaga pusat sumber pada waktu petang. Murid petang yang datang awal boleh masuk ke pusat sumber bermula jam 8 pagi untuk belajar, membuat rujukan dan membaca. Pada jam 12.30 hari, pusat sumber ditutup untuk memberi laluan kepada pengawas pusat sumber mengemas pusat sumber. Pada jam 1 suku tengah hari, pusat sumber akan dibuka untuk murid sesi pagi dan ditutup pada jam 4.30 petang. Waktu-waktu yang dinyatakan tadi mungkin berubah mengikut keadaan. Jadi, murid-murid boleh merujuk kepada guru pusat sumber. Terdapat 5 guru yang berada di dalam pusat sumber itu, iaitu 3 daripada sesi pagi, 2 daripada sesi petang. Guru sesi pagi ialah Puan Hasinah binti Ibrahim, iaitu guru perpustakaan dan media. Puan Zaimah binti Zain, penyelaras nilam sesi pagi, dan Puan Nur Huda binti Muhammad Isa, guru perpustakaan. Guru sesi petang pula ialah Puan Nur Hanina binti Muhammad Akil, guru pengawas pusat sumber, dan Puan Saripah binti Ibrahim, guru penyelaras nilam sesi petang. Jika ada murid yang berminat untuk menjadi pengawas pusat sumber, bolehlah berhubung dengan Puan Nur Hanina. Kita lihat pula peraturan semasa berada di pusat sumber. Sebelum masuk ke pusat sumber, beg hendaklah diletakkan di luar pusat sumber dengan tanggungjawab sendiri. Murid-murid boleh masuk ke pusat sumber dengan memakai kasut. Tidak dibenarkan membawa masuk makanan dan minuman. Juga tidak boleh makan, minum atau tidur di dalam pusat sumber. Murid-murid tidak dibenarkan membuat bising dan tidak berhimpun di mana-mana bahagian di dalam pusat sumber. Tidak dibenarkan membuka suis dan tutup dan mengubah kedudukan kerusi atau meja tanpa kebenaran. Murid-murid tidak dibenarkan membuat mesyuarat tanpa kebenaran guru pusat sumber. Semasa sesi pembelajaran berlangsung, murid-murid tidak dibenarkan masuk ke pusat sumber tanpa diiringi guru mata pelajaran. Dan akhir sekali, sentiasa mengikut arahan pengawas pusat sumber yang ditugaskan. Seterusnya, peraturan peminjaman buku di pusat sumber. Murid-murid dan guru digalakkan membuat peminjaman buku di pusat sumber dengan syarat-syarat berikut. Peminjaman dilakukan melalui pengawas pusat sumber. Murid-murid hanya boleh pinjam 2 buah buku sahaja pada satu masa, manakala guru boleh meminjam 5 buah buku. Peminjaman boleh dilakukan dengan menggunakan kad pusat sumber sendiri dan peminjaman dilakukan sendiri. Maksudnya, murid-murid tidak dibenarkan menggunakan kad murid lain untuk meminjam buku. Buku yang bertanda merah tidak boleh dipinjam. Ia hanya untuk rujukan di dalam pusat sumber sahaja. Murid-murid harus bertanggungjawab ke atas buku yang dipinjam dengan tidak melakukan kerosakan ke atas buku tersebut. Jika buku tersebut rosak atau hilang, pihak pusat sumber berhak menuntut ganti rugi sama ada murid mengganti rugikan dengan buku yang sama atau membayar harga buku tersebut. Buku hendaklah dipulangkan sebelum atau pada tarikh akhir peminjaman. Denda akan dikenakan jika buku lewat dipulangkan. Kita masuk pula kepada program Nilam. Nilam ialah kata ringkas nadi ilmu amalan membaca. Program ini dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia untuk membina tabiat membaca di kalangan murid. Semua pihak terlibat untuk menjayakan program ini. Semua murid mempunyai buku nilam untuk merekod bacaan di sekolah dan buku nilam ini hendaklah disimpan di rak nilam masing-masing yang disediakan di pusat sumber. Untuk murid baru tingkatan 1 dan peralihan, bayaran buku nilam akan dibuat semasa pendaftaran. Jadi, pihak pusat sumber akan menguruskan penyerahan buku nilam kepada guru tingkatan masing-masing. Untuk tahun 2022 ini, pihak pusat sumber telah berjaya menyediakan portal pusat sumber untuk merekodkan bacaan di rumah. Di dalam portal tersebut telah disediakan bacaan seperti akhbar online dan rak buku maya. Murid-murid tingkatan 2 hingga 5 tahun 2022 sudah boleh membuat perekodan
di dalam portal tersebut. Manakala bagi murid-murid baru, ID penggunaan akan diberikan oleh pihak pusat sumber selepas selesai urusan pentadbiran portal tersebut. Sama-samalah kita meninggikan data bacaan sekolah kita. Apabila rekod bacaan mencapai bintang, murid-murid akan mendapat sijil nilam dan markah untuk PAJSK. Pada tahun ini juga, syarikat Blink telah menyumbang rak buku maya kepada sekolah kita. Rak maya ini hanya boleh digunakan oleh warga sekolah kita dan link akan diedarkan ke setiap kelas nanti. Seterusnya, kita lihat pula ruang-ruang yang ada di pusat sumber. Ruang tamu merupakan ruang untuk perbincangan guru dengan tetamu luar yang hadir di pusat sumber. Sudut pameran bertema merupakan tempat untuk mempamerkan bahan semasa sambutan perayaan atau program tertentu, seperti pameran Minggu Bahasa dan sambutan bulan kemerdekaan. Semasa PKP, pusat sumber membuat pameran bertema maya sahaja. Ruang bacaan pula boleh digunakan untuk membaca buku, mengulang kaji pelajaran dan membuat rujukan. TV PSS Reko baru ditubuhkan pada bulan Disember tahun lepas. TV PSS adalah satu projek khas inovasi pusat sumber sekolah dalam menyokong PDPC abad ke-21. Studio TV PSS Reko disediakan di dalam pusat sumber sebagai tempat untuk merakam gambaran atau video menggunakan green screen. Jika ada murid yang mempunyai bakat dan berminat dalam bidang penyiaran, bolehlah join grup Telegram TV PSS yang akan dikongsikan di dalam grup kelas nanti. Ini adalah channel YouTube TV PSS Reko. Murid-murid bolehlah melayari channel YouTube tersebut untuk melihat hasil kerja kru TV PSS setakat ini. Murid-murid dan guru juga boleh menyumbang video untuk dimasukkan ke dalam channel tersebut. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel sekolah kita. Sekian, terima kasih diucapkan kepada semua yang menonton video ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan di hati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.